Hai, Assalamualaikum. Bersama kita pada sesi kali ini, Daniel, alumni DRB Highcom University. Apa khabar, Daniel? Alhamdulillah Terima baik. kasih kerana hadir hari ini untuk sesi temu ramah kita bersama alumni. So, saya ada beberapa soalan lah yang nak diajukan kepada Daniel. Alright, so kita pergi ke soalan yang pertama ya. Okay. Mengapakah Daniel memilih untuk menyambung pengajian Daniel di DRB Highcom University? Okey, bagi saya soalan ni sebenarnya dah beberapa kali lah saya dapat soalan ni dan jawapan saya tetap sama. Yang pertama adalah disebabkan program. Saya adalah seorang yang sangat minat kepada otomotif. Dan bagi saya universiti otomotif ataupun college yang berdasarkan otomotif ni sangatlah terhad lah di Malaysia. Kebetulan saya pun serempak dengan iklan di DRB Highcom University. Saya pun apply lah untuk beasiswa dan segala macam. Jadi bagi saya itu salah satu faktornya lah yang DRB Highcom ni universiti otomotif. Yang kedua, program yang ditawarkan. Disebabkan waktu saya habis SPM saya, lepas saya menjadi lepasan SPM, bagi saya nak a very short way lah, ataupun orang cakap expressway, nak go through my degree. Jadi waktu tu saya fikir saya nak ambil foundation, program asasi. And pada masa yang sama, DRB Highcom University menawarkan program asasi dalam bidang kejuruteraan yang bagi saya cukup bagus lah, sebab saya boleh jimat banyak masa untuk saya terus ke program degree saya. Okay. Alright. So kita boleh teruskan dengan soalan nombor 2? Boleh. Alright. So boleh tak Daniel ceritakan memori ataupun pengalaman yang paling tak dapat dilupakan sepanjang Daniel berada di DRB Highcom University? Kalau memori ni kan, nak cerita banyak kan, tak terpilih, orang cakap banyak sangat lah kan. Yang paling ingat lah, yang memang sampai bila-bila takkan lupa. Paling ingat bagi saya, saya boleh cakap waktu saya sedang go through saya punya asasi, saya terpilih untuk menjadi salah satu pelajar untuk pertukaran pelajar, program pertukaran pelajar ke China. And waktu tu memang kita orang, asalnya ada 13 students, 13 pelajar, kita orang memang mewakili dari Highcom pergi ke China dan kita orang buat interaction dengan dia orang. Bagi saya itu salah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah, sebab orang cakap jarang-jarang nak dapat sampai ke luar negara kan. Lagipun Daniel memang penterjemah kan? Memang waktu tu saya pun menterjemah dan orang cakap nak pergi sampai ke China ni dah lain level lah kan. Saya cakap, orang cakap lain level lah. Bagi saya memang best dan saya sangat menghargai lah peluang tu. Walaupun pada masa sama kita orang tetap belajar culture sana, macam mana dia orang punya program. Bagi saya tu salah satu pengalaman yang memang tak dapat dilupakan lah. Okay. So ada aktif sukan ke? Tak. Waktu di China. Di China ke? Masa pergi kat sana ke ataupun masa sepanjang berada dekat DRB Highcom University? Saya sepanjang pelajaran saya di DRB University, saya ni orang cakap kaki bangku lah, tak pandai main bola. Jadi permainan yang melibatkan berkumpulan ni saya tak pandai sangat dan saya tak berapa aktif. Bukan tak berapa aktif, memang tak aktif langsung. Pada masa sama saya hanya fokus pada sukan berbasikal. Jadi waktu tu kebetulan DRB Highcom pun ada kelab berbasikal kan. Jadi pada waktu tu dengan Dr. Izzuddin ke? Betul. Okay. Alright. So soalan seterusnya. Okay, apakah nasihat yang Daniel ingin berikan kepada para pelajar lepasan SPM yang dia berhasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi? Okey, bagi saya ini nasihat pada pandangan saya lah. Kadang-kadang bila pelajar lepas SPM ni mungkin diorang tak tahu diorang nak ambil bidang apa. Mungkin bagi diorang ada konflik dalaman. Bagi diorang tak tahu rasa minat bidang ni, kadang-kadang minat bidang ni. Jadi cara yang paling mudah adalah sepatutnya bila kita pada tingkatan 4, tingkatan 5, waktu kita memilih kita punya aliran semua, kita patut dah tahu yang kita nak pursue satu bidang ni bila kita naik ke universiti. Dan satu lagi, kawan-kawan yang kita kenal sepanjang kita SPM, sekiranya mereka ni nak sama belajar dengan bidang yang lain, kita ni tak perlu nak terpengaruh. Sebab hidup kita, bukan hidup kawan-kawan kita. Jadi bidang yang kita minat tu, kita just pursue. And orang cakap cabaran tu sentiasa ada. Kadang-kadang bila kita dah terus pursue bidang yang kita minat, mungkin kadang-kadang kita rasa ada cabaran. And waktu tu mungkin kita rasa,
mungkin tak sesuai kot dengan bidang ni, mungkin bidang ni terlampau sukan untuk saya kan. Tapi paling penting kalau minat tu dah ada, just teruskan je, tak perlu fikir banyak. So janji minat lah. Janji minat. So apa-apa pun datang selepas tu boleh. Boleh, insya-Allah. Usaha tawakal. Okey. Alright, so kita ke soalan seterusnya. Okey, pada pendapat Daniel, adakah DRB Highcom University telah berjaya menyediakan Daniel untuk menjadi seorang pekerja? Untuk soalan ni, saya boleh katakan ya lah. Walaupun sepanjang tempoh pelajar saya dekat DRB Highcom University ni, saya adalah orang cakap join banyak event juga kan. Pada masa yang sama, DRB Highcom University ada offer pelbagai kelab. Contohnya macam Toastmaster, dia ada kelab debat. Jadi bagi saya semua skill-skill yang saya dapat belajar sepanjang tempoh aktif saya dalam kelab ni sangat membantu saya. Sebab pada waktu ni kalau kita tengok graduan kita ni tak banyak yang ada interpersonal skill ataupun soft skill. Mungkin ada yang lincah dalam buat kerja tapi mungkin tak pandai nak interact dengan orang, tak pandai nak buat engagement, orang cakap kan. Jadi benda ni bagi saya penting sebab sekadar nak membuat kerja sekarang ni kita nampak teknologi AI pun dah boleh replace kita. Dah boleh mengganti kita. Jadi human engagement ni sangat penting. Dan tak dilupakan juga skill-skill lain macam contoh hands-on skill yang dapat saya belajar sepanjang tempoh saya belajar kat sini. Saya banyak habiskan masa saya di bengkel belajar hands-on skill, and then boleh juga saya cakap kalau computer skills macam software, semua benda ni bagi saya sangat penting. Walaupun mungkin waktu saya belajar saya ada terfikir yang betul ke adakah saya akan guna semua skills ni, semua formula ni kan. Betul, kebanyakan student akan tanya lah, kenapa kami nak kena belajar ni kan, kenapa nak kena belajar tu, kenapa nak kena belajar ni kan. Betul. So, bila you dah pergi ke bidang pekerjaan baru akan nampak, oh patutlah kena belajar yang ni, sebab baru akan di-apply kan, akan digunakan. Okay, so kita ke soalan yang terakhir. Adakah DRB Highcom University menjadikan anda sebagai seorang individu yang holistik? Individu yang holistik? Bagi saya boleh jawab ya lah. Sebab mungkin orang yang mengenali saya sekarang ni di waktu kerja, di tempat kerja saya juga, mungkin mereka melihat saya sebagai seorang yang sangat peramah, sangat easy going, and saya tak nafikan yang semua attitude, semua behaviour yang saya dapat sekarang ni adalah hasil daripada tempoh pelajaran saya di DHU. Sebab bila kita sepanjang saya belajar di DHU, orang cakap mungkin ada assignment, mungkin ada projek yang memerlukan kita orang pergi interview, pergi buat orang cakap outside engagement. Jadi semua benda ni bagi saya penting sebab saya nak selarikan saya punya achievement, academic skills, and then saya punya boleh cakap saya punya interpersonal skills. Bagi saya nak sangat balance dua benda ni. Sebab pada pendapat saya, graduan yang berkualiti ni bukan sekadar graduan yang memiliki pointer yang bagus. Sebab kalau kita tengok sekarang ni dah ramai sangat graduan dekat luar ni, graduan degree, even master sekarang dah makin banyak. Jadi kita kena tahu apa yang boleh membuat kita lain daripada lain. So kena ada pengetahuan tambahan lah kan? Betul. Tambahan pula, graduan DRB Highcom University of Automotive Malaysia memang universiti yang cukup rare lah kat Malaysia, lagi universiti otomotif. Jadi benda ni dah satu add-on point lah. Okay. Alright, so terima kasih Daniel kerana sudi berkongsi dengan kita pada hari ini. Jadi saya sebagai wakil DRB Highcom University ingin mengucapkan terima kasih kepada Daniel. Okay, terima kasih juga. Terima kasih juga sudi menjemput saya.